الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. Amin. فصل في مكروهات الصلاة. Baik, masuk fasa baru iaitu perkara-perkara yang dimakruhkan dalam sembahyang. يكره الالتفات بوجهه إلا لحاجة. Dan dimakruhkan iltifat. Iltifat ni benda berpaling. Biwajhi, berpaling dengan wajahnya. Sebab kalau berpaling dengan dada menyebabkan batas sembahyang. Ada pun berpaling dengan muka, kita tengok sini, hukum dia makruh illa lihajatin, melainkan kerana hajat. Ada pun kita berpaling kerana ada hajat, maka hak tu tidak menjadi masalah. Ada pun berpaling saja-saja duduk tengok orang apa semua, hukum dia makruh. Ada pun kalau berpaling tak dengan dada, maka menyebabkan dia hukumnya membatalkan sembahyang. Lah. ورفع البصر إلى السماء. ورفع البصر إلى السماء. Dan makruh juga mengangkat pandangannya ke langit. Sebab ketika itu hukum dia kata para ulama makruh sebab ada larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. وكف شعره أو ثوبه. وكف شعره أو ثوبه. Dan dia mengikat sya'rihi, rambutnya, au thawbihi, ataupun pakaiannya. Rambut panjang, tak ada masalah rambut panjang. Bahkan rambut Nabi kan ada wafrah, limah, jummah. Rambut Nabi pun ada sampai tekak. Maka tak ada masalah orang lelaki rambut panjang, orang perempuan rambut panjang, tak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah ketika dia sembahyang dia ikat. Hukum dia ketika itu makruh. Kerana apa? Biar sembahyang tu semua anggota dia turun sujud sekali dengan dia. Ada pun kafu saubih, mengikat pakaian. Maksud mengikat pakaian di sini benda dengan maksud dia akan lipat pakaian dia. Hukum mengikat melipat pakaian, hukum dia makruh. Jelas? Cuma di sini bila kita kata lipat pakaian makruh, akan timbul satu persoalan. Soalan benda iaitu tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, isbal. Masalah isbal. Orang yang pakai seluar labuh. Kan isbal pun majoriti para ulama kata makruh kan? Macam mana? Cuma pertama sekali kita kena faham dulu. Isbal bukan hanya haram dalam sembahyang. Isbal bukan makruh dalam sembahyang saja. Isbal makruh dalam semua situasi. Sama ada dalam sembahyang ataupun luar sembahyang. Isbal makruh. Cuma sekarang ni, orang pun tanya, dah Ustaz, lipat makruh, labuh makruh. Dan awak mana sah? Anda kata benda mu payah. Cari kain. Pakai kain. Buang seluar. Pakai kain belekat. Kilah. Kan dah isbah. Dia kata betul lah Ustaz. Dah jamiah. Dah kan awak gitu. Agak kata baru lepas jimak. Jeng. Di jamiah. Dah ke mana? Ya gini je. Memang asalnya yang terbaiknya kita tinggal lah. Maknanya kita pakai kain. Sebab meninggalkan dua-dua. Cuma apabila bertembung itikaf, maka ketika ni bertembung di antara darurat, kena ambil akhafid dararain, kena ambil darurat paling ringan. Maka kita tengok masalah lipat, majoriti ulama kata makruh. Ada pun masalah isbal, ulama berkhilaf pendapat haram dan haram secara mutlak. Antaranya pendapat Imam Az-Zahabi, antaranya pendapat Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, pengarang Fathul Bari, dan ramai ulama-ulama lain yang kata haram. Namun di sana majoriti ulama kata makruh. Ia menjadi haram sekiranya ada khuyalat, ada
perasaan sombong. Baik, ketika itu isbal ulama berkhilaf di antara makruh ataupun haram. Adapun hak ni sepakat makruh. Maka irtikab akhafid dararain kaedah. Maka ketika itu kena ambil mudarat apa paling ringan, iaitu kita ambil lipat. Jelas. Masalah isbal ni panjang perbahasan, cuma kita simpulkan secara mudah. Ulama berkhilaf pendapat sama ada makruh ataupun haram. Majoriti para ulama kata makruh, melainkan apabila adanya khuyala. Sebab itulah kalau orang lelaki ni, ana ingat antaranya pesanan Al-Fadhil Ustaz Mizi Taha lah, besar umur, pakai jubah apa semua, tengoklah sikit, jangan main labuh sangat. Jelas dah. ووضع يده على فمه بلا حاجة. Dan dia meletakkan tangannya di atas mulutnya tanpa hajat. Dia jadi tabiat, cakap dengan orang, dia letak. Siapa dalam semayang pun baca pun tak mulut, tak tangan di mulut. Hukum dia makruh. Melainkan kalau ada hajat. Kalau ada hajat, itu lain. Contoh, dia sama masalah ni. Panggil pakam dia ni mas. Pakam mas tu. Samalah. Melainkan ada hajat tak masalah. ومسح غبار جبهته. Dan makruh juga mashu ghubari jabhatihi. Makruh sapuh, apa ni orang panggil? Debu-debu ataupun pasir-pasir pada dahinya. Makruh. Sebab apa? Tengah semayang biar tupu semayang lah. Tapi ada pun sudah semayang, tak ada masalah. Melainkan kalau kerana jadi sakit. Sujud tu sakit, tahan. Bangun tu doktor kira kekuh lagi sakit, jadi kita buang. Kerana ada hajat tak apalah. Tapi kalau saja-saja nak main, maka hukumnya tidak boleh. Makruh. وتسوية الحصى في مكان سجوده. Wataswiyatu, dan menyamakan al-hasa. Hasa ni asal makna hasa anak batu. Yakni pasir-pasir lah. Fi makani sujudihi, pada tempat sujudnya. Masuk mana? Dia nak turun sujud tu, dia perata dulu, lepas tu baru sujud. Sama kalau kita learning, wakil kita beza dah. Wakil kita ke mana? Ni, kan sejadah. Bila konyok, kita pun nak turun sujud tu, kita perata dulu, lepas tu baru kita sujud. Apa hukum wakil tu? Makruh. Jelas. Ataupun ada debu-debu, kita pun tepi. Lepas tu apa? Hukum dia makruh. والقيام على رجل. Dan juga berdiri di atas satu kaki. Makruh. Tak ada kerjaan mayang. Melainkan kalau memang dia ada sekaki, itu lain lah. Ni asal ada dua kaki tapi saja. Apa ni? Musim PKP ni membina lemak. Jadi nak buang, nak daya apa punya semua. Exercise pun dalam semayang, exercise juga. Hukum dia makruh. وتقديمها ولسبها بالأخرى. Wa taqdimuha, dan mendahuluinya satu kaki. Masuk mana? Semayang, sekaki dia ulur depan. Nak bayangkan, kaki dia ulur depan se. Makruh. Wa lasquha, dan juga dia tepek kaki. Makruh kok. Kan sunat kan kita renggang sikit, kodos-kodos jekar. Sunatnya kita renggang kodos-kodos jekar. Ya tak, ya rapat tu. Tepek tu, makruh. Bil ukhra, dengan kaki satu lagi. والصلاة حاقنا أو حاقبا أو حازقا إن وسع الوقت. Wassalatu, dan dia makruh juga semayang dalam keadaan haqinan. Haqinan ni benda-benda tahan kecing. Semayang dalam keadaan tahan kecing, makruh. Au haqiban, semayang dalam keadaan tahan berok, makruh. Au hazikon, ataupun dia semayang dalam keadaan tahan kentut, makruh. Tapi makruh tadi in wasi'al waktu, sekira-kira waktu masih luas. Tapi kalau waktu sepik, maka ketika itu walaupun tahan ketuk, makruh dia tetap kena semayang juga dalam waktu tu. Sebab apa? Sebab semayang dalam waktu wajib, keluar daripada waktu haram. Kemudian tahan ketuk, makruh je. Maka irtikab akhafid dararain. Lah, semua. ومع توقان الطعام إن وسع أيضا. Wa ma'a, dan bersama tawaqani benda bersangatan.
kehendak yang tinggi. Kehendak yang tinggi al-ta'an kepada makanan iwan si'al aidan sekiranya waktu masih sepi. Waktu masih luar. Nak semayang tapi duduk nak berasa lapar tapi syarat ada makanan lah. Kalau lapar makanan tak ada juga, hak tu tak ada leh. Sebab tu anda pernah bahas tentang satu masalah dengan guru. Mana afdal? Kita mayajak dulu ke kita jamu dulu? Kan jepuk-jepuk orang kan? Jadi mana afdal? Bahas akhirnya kita simpulkan mayang dululah. Sebab bukan semua yang menjadi tim bersangatan nak makan. Cuma kita cadangkan makanan. Sebab kalau we makan dulu baru mai ajak, mai ajak lagi Tok Imam Tok Bilal. Sebab kalau Tok Imam Tok Bilal lagi berigat lah, hak lain berlari dak igat ngak. Sebab gi tahlil gi mai ajak ni kena nak makan. Jelah, sambung. Jumpa tak? إن وسع أيضا وأن يبصق في غير المسجد عن يمينه أو قبالته. Dan juga makruh ayyabsuqa, bahawa dia meludah. Makruh meludah fi ghairil masjid, pada selain daripada masjid, an yaminihi, daripada kanannya, au qubalatahu, ataupun di hadapan. Selain daripada masjid, contoh kita semayang di dataran ataupun kita semayang makruh kita semayang kita ludah belolik kanan ataupun ludah lik depan. Nak ludah belolik kiri. Tapi ingat, selain daripada masjid. Adapun dalam masjid, wa yahrumu fil masjidi, haram dalam masjid. Dalam masjid, belah lik kanan ke, belah lik depan ke, belah lik kiri ke, belakang ke, makruh belaka. Bukan makruh, haram belaka. Sebab apa? Sebab masjid ni adalah tempat yang suci. Bukan setakat tidak boleh kotorkan dengan benda najis, bahkan kotor dengan benda yang kotor pun tak boleh. Sebab tu ulama' berselisih pendapat apa hukum basuh masjid guna air mustakmal. Ada sebahagian ulama' yang kata tak boleh, tapi pendapat ini pendapat yang terpencil. Namun nak khabar benda, air mustakmal pun ulama' berkhilaf pendapat. Jelah, sebab apa? Kerana nak jaga kesucian masjid. ويكره أن يضع يده على خاصرته. Ya masalah ludah ni sebab bukan dia, sebab kohok. Dia kohok, asalnya kohok ni dia kaedah ma abtalas saum abtalas salah. Barang hak membatalkan puasa, membatalkan sembahyang. Baik, masalah kohok. Kohok ni atas pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i, sekiranya dia sudah lebih daripada permulaan tekak. Permulaan tekak berlaku khilaf dalam mazhab Syafi'i. Sama ada makhraj huruf kha ataupun makhraj huruf ha. Mu'tamad mazhab Syafi'i makhraj huruf kha. Apabila kohok sudah lebih daripada makhraj huruf kha, tidak boleh telang balik. Kena ludah. Adapun belum sampai makhraj huruf kha, boleh telang lagi. Pada batal puasa, maka dalam semayang pun benda sama. Walaupun ada sebahagian pendapat dalam mazhab Syafi'i, kohok tadi duduk dalam mana-mana pun, selagi mana masih lagi dalam mulut, boleh telang. Tapi pendapat ni bukan pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Pendapat mu'tamad anda sebut tadi. Sama ada makhraj huruf kha, yang itu mu'tamad, pendapat yang muqabil as-sah, makhraj huruf ha. Jadi bila sudah masuk dalam mulut, tak boleh telang. Kalau telang, batal semayang ataupun batal puasa. Kalau dia tengah semayang dalam keadaan puasa lah, maka ketika itu nak ludah. Maka nak ludah bukannya sekiranya di luar masjid, ludah belolik kiri. Tapi kalau dalam masjid, hak tu masalah ludah dalam poket, ludah dalam lengan baju. Faham? Kotor Ustaz. Dia kotor bukan masalah najis. Sekiranya kita tu sah semayang sebab benda tu kotor, tapi bukan najis. Adapun ludah atas masjid haram. Lebih-lebih masjid baru tukar. Tukar kapek baru. Gocohannya kata imam. Wa yukrahu dan makruh an yada'a yadahu, bahawa dia meletakkan tangannya ala khasiratihi, di atas pinggang ni. Cekak pinggang. Cekak pinggang tengah semayang. Makruh. Sebab apa? Sebab ni bukan perbuatan seorang hamba. Ketika hamba duduk di hadapan tuannya, ni bukan perbuatan hamba. Buat gini, hukum dia makruh. وأن يخفص رأسه في ركوعه. وأن يخفض رأسه في ركوعه. Bahawa dan makruh juga dia merendahkan
ra'sahu, kepalanya, fi ruku'ihi, daripada rokoknya. Benda, ya asalnya rokok kan sunat kita samakan tulang belakang kita. Ni ya rokok tu rapat ke bawah. Siapa kalau boleh dahi tu nak sentuh lutut boleh. Hukum dia makruh ketika tu. قراءة السورة في الثالثة والرابعة. Wa qira'atu surati, dan juga makruh membaca surah pada rakaat 3 dan rakaat ke-4. Rakaat 3, rakaat ke-4. Tu kalau semayang hak ada 4 rakaat lah. Kalau semayang hak 3 rakaat, rakaat 3 saja. Maksud dia selain daripada rakaat pertama, rakaat kedua. Sebab asal-asal sunat dia rakaat pertama, rakaat kedua je. Melainkan إلا لمن سبق بالأولى والثانية فيقرأها في الآخرتين. melainkan bagi liman subiqa, melainkan bagi siapa yang dia ni masbuk bil ula, pada awalnya, wasaniyati, dan juga pada rakaat kedua. Maksud dia mari tu rakaat 3 dah. Jadi rakaat 3 tu imam, dia baru rakaat pertama. Memang asal rakaat pertama dia sunat baca surah. Tapi tu imam rakaat 3, tu imam dah baca surah dah. Memang tu imam rakaat lalu. Maka ketika itu dia kena rakaat. Jadi dak dang rakaat 3, rakaat ke-4 dia nak baca. Rakaat 3, rakaat ke-4 tu imam. Jadi rakaat pertama, rakaat kedua ke dia. Jadi bila tu imam wisalam, kek akan tambah 2 rakaat. Maka pada rakaat 3, rakaat ke-4 dia ni sunat dia baca surah. Faham? Sebab tu dia kata illa liman subiqa bil ula wasaniyati fayaqra'uha fil akhiratain. Maka dia baca pada 2 yang akhir. Sebab apa? Masalah dia guna. Dia mari tu imam rakaat 3. Jadi rakaat pertama dia asal sunat, tapi tak boleh lah sebab nak kejar tu imam, nak ikut tu imam. Naik tu imam wisalam, dia naik rakaat 3, maka ketika itu sunat. Baik, ini masalah kalau dia mari rakaat 3. Iaitu dia subiqa bil ula wasaniyah. Dah kalau dia subiqa bil ula saja, maka ketika itu, contoh dia mari tu imam rakaat kedua. Dia rakaat pertama. Jadi dang dia baca surah sini. Tapi naik rakaat kedua kayak gini. Rakaat pertama tak apa dia baca surah pun sebab dia dengar dah surah tu imam. Rakaat 3 kayak gini sunat tak dia baca surah? Sunat. Tu pun kalau dang. Faham tak? Sambung. Jadi kalau dah baca rakaat ke-4 apa tak? Maksudnya rakaat ke-4 je. Boleh je. Boleh je. Dia sunat jahakan ke? Tak sunat. Sebab Ismail seorang. Kalau dia makmum mari belakang ni? Tu iyalah, dah makmum. Dah jadi tak imam. Dia jadi tak imam. Bila jadi tak imam, dia baca surah tak apa dia baca kuat. Bahkan Fatihah dia boleh baca kuat. والاستناد إلى ما يسقط بسقوطه. Wastinadu, dan dia bersandar ila ma yasqutu bi suqutihi, dan dia bersandar pada barang yang gugur dengan gugur dia. Yakni dia bukan sandar barang-barang, memang sandar sungguh. Kalau orang tarik barang tu ngaya rebah. Hukum dia makruh. Bukan batal sembahyang. Sebab ada orang dia kata siapa bersandar dalam sembahyang batal sembahyang. Tak batal. Makruh je. Makruh sahajalah. والزيادة في جلسة الاستراحة على قدر الجلوس بين السجدتين. Waziyadatu, dan juga melebihkan fi jalsatil istirahah, pada duduk istirahah, ala qadri julusi baina sajdatain, atas qadar duduk di antara 2 sujud. Hukum dia makruh. Faham? Adapun kalau siapalah sempurna sekurang-kurang tasyahud, tu boleh bawa pada batal. Kan kita bahas dah pada masalah sebelum ni. Sambung. وإطالة التشهد الأول والدعاء فيه. Makruh juga italatu, memanjangkan tasyahud awal. Makruh kita panjangkan tasyahud awal. Wadu'a'u fihi, dan juga makruh juga doa dalam tasyahud awal. Adapun tasyahud akhir hak tu sunat. وترك الدعاء في التشهد الآخر. Dan makruh berdoa dalam tasyahud akhir. Makruh meninggalkan doa pada tasyahud akhir. Bila? Selepas habis tasyahud tu lah.
Kan kita doa kan belajar Allahumma apa ni? Allah tak lagi. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa na'udzubika min azabil qabr wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Hukum dia tu makruh kalau ditinggalkan. Yang wa muqaranatul imam fi af'alis salah. dan juga muqaranah bersama-sama imam dalam perbuatan sembahyang. Sama ada perbuatan tadi rukun qauli ataupun rukun fi'li. Tu imam baca Fatihah, kita baca Fatihah sekali. Tu imam rakaat, kita rakaat sekali. Hukum dia makruh. Walaupun hukum dia makruh, tapi kena ingat molek. Melainkan kalau ada hajat. Dia tahu dah tu imam ni memang jenis bah ekspres. Kalau dia baca Fatihah lepas tu imam baca Fatihah, memang dak edang dia pergi Fatihah. Maka ketika itu boleh dia baca sekali dengan tu imam. Hak tu dak jadi makruh. Lah. Wal jahru fi mawdi'il israr. Dan dia menjaharkan pada tempat yang kena sir, israr. Israr ni jamak daripada sir. Menyaringkan tempat yang kena senyap. Contoh tasbih senyap ataupun sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur senyap, tiba-tiba dia pergi jahar, makruh. Wal israru fi mawdi'il jah, dia senyap pada tempat hak kena nyaring. Tu imam baca surah patutnya kuat, dia baca slow, makruh. Wal jahru khalfal imam, dia nyaring duduk belakang tu imam, makruh. Dia makruh. Wa yahrumul jahru, dan haram nyaring in syawwasha ala ghairihi, sekiranya mengganggu yang lain. Kalaulah semata-mata kuat saja, hak tu makruh. Tapi kalau siapa ganggu orang sebelah baca siapa jadi cacuk, hak tu jadi haram. Yalah. Baca. Wa tukrahu as-salah fi al-mazbalah wal majzarah. Dan juga makruh semayang fi mazbalah. Mazbalah ni benda tempat buang sampah. Makruh kita semayang tempat buang sampah. Wal majzarah, dan juga tempat sembelihan binatang. Makruh. Sebab apa? Sebab benda tu banyak dengan najis. Tempat hak banyaknya najis, kotor, makruh kita semayang tempat tu. Wattariqi fil bina', dan makruh kita semayang pada jalan dalam binaan. Maksud mana? Dalam bangunan. Ni rumah kita. Ni jalan. Kita pergi semayang tengah-tengah jalan, makruh. Ada pun kalau tempat lapang, hak tu tak ada masalah. Ni pada binaan. Sebab tu makruh kita pergi semayang depan jalan, tapi kalau semayang depan muka pintu, hak tu jadi haram. Jelas. Wa fi batnil wadi ma'a tawaqqu'i sayli, dan juga makruh semayang pada batnil wadi, perut lembah. Maksud dia semayang dalam lembah. Ma'a tawaqqu'i sayli, dalam keadaan bimbang banjir. Maksud mana? Dia semayang dalam lembah, tengok di nu gelap. Gelap goliknya, kalau gelap belah lek hulu, maka hilir ni akan banjir. Tahu tak hulu hilir? Kan air. Dak rajin pergi patah, dak rajin. Aita kan saya hulu, dak rajin pergi lata-lata. Wah, air ingat insya-Allah. Ya kalau kita semayang kat dak yang ambil lembah tak apa. Lata payung ke. Lata payung ni bukan kapuana, bukit payung. Lata payung ni stew. Lata payung ke, lata mana ke, lata cakah ke benda ke. Dia ada kawasan hulu, dia ada kawasan hilir. Biasanya kalau hujan di hulu, hilir akan naik air yang akan mari pada air. Jadi kalau kita semayang dalam lembah tu kan, kawasannya akan turun gitu kan. Kita semayang kat tepi air, gigi air, kita semayang. Lepas tu juga hujan lebat di nu. Biasanya air akan derah naik. Bimbang mari pada air, maka makruh ketika tu. Adapun kalau cerah molek, tu tak ada masalah. Jelas. Wal kanisah wal bi'ah. Dan juga makruh semayang dalam kanisah. Kanisah ni benda gereja, tempat ibadat orang Nasrani. Wal bi'ah, dan juga biara. Biara ni benda tempat semayang orang Yahudi. Makruh kita semayang. Kesimpulan mudah dia, makruh kita semayang dalam tempat-tempat ibadah agama lain. Wal makbarah, dan juga semayang dalam atas kat kubur. Makruh.
Wal hammam. Asal hammam ni iaitu tempat mandi air panas. Cuma dia ni orang guna hammam ni tandas. Tandas hak tu memang tak boleh dah. Ya hak makruh ni tempat mandi air panas. Hammam di sini dengan makna tempat mandi air panas. Hukum dia makruh. Wal atanil ibil, dan juga makruh juga semayang ya'sa atan. Aton ni iaitu tempat pembaringan unta dekat dia tempat dia minum air. Tu asal dia aton ni, dia orang Arab ni kaya dengan istilah. Dia tempat unta baring sini ada nama lain, tempat baring unta untuk jimak lain, dia ada tempat. Maka aton ni asal aton, tempat baring unta tepi tempat dia minum air. Tu aton. Tapi maksud atanil ibil di sini adalah semua tempat-tempat ataupun kandang-kandang unta. Sebab apa? Kerana ada larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Wa sathil Ka'bah. Dan juga makruh semayang atas sathil Ka'bah. Sathil Ka'bah ni benda atas sutuh Kaabah. Sathi ni asal sutuh. Atas Kaabah tu lah. Makruh semayang. Wa thawbin fihi tasawir aw syai'un yulhi. Wa thawbin fihi tasawir. Dan juga semayang dalam pakaian yang dalamnya tasawir, ada gambar-gambaran. Maknanya semayang pakai baju ataupun pakaian-pakaian yang ada gambar. Makruh. Au syai'un yalhihi, ataupun sesuatu perkara yang melalaikan dia. Makruh. Makruh hukum dia. Sebab tu pakai semayang ni kena jagalah pakaian semayang. Kita nak pergi jumpa orang pun kita boleh jaga pakaian. Betul lagi dalam semayang. Anak gitulah gambar ke ikutlah. Bahkan walaupun gambar ulama, kita kena faham masalah gambar ulama ke gambar apa ke. Dia gambar ulama' letak di pakaian ni ulama' khilaf. Yang moleknya anak cadang tak payah letak lah. Apatah lagi kalau gambar, kita bukan gambar ahli-ahli politik ke apa ke. Kalau gambar ulama' pun sudah menjadi perbahasan. Apatah lagi gambar pemimpin-pemimpin. Semangat doa nak undi wang jadi presiden tahun depan. Sebab tahun ni Esko MPMG dah bikin KPI, tahun depan nak tanya presiden, buat baju tu letak muka wang. Sengit. Apa hukum? Kalau ulama' pun ulama' khilaf, apatah lagi muka pemimpin-pemimpin. Ini atas satu teguran lah, tidak kait dengan mana-mana orang. Cuma gitulah. Selagi anak kadang-kadang anak perhati juga. Anak cadang lah, bukan suruh. Cadang. Kalau boleh, kalau pakai plekat tu, kan bawah tu biasa kan ada kan gajah duduk, ayam serama. Kalau boleh buang lah. Ataupun kalau tak berbuang pun biar kilah kot lain lah. Sebab apa? Sebab orang semayang belakang terganggu. Semayang tengok, ish, ayam serama. Tengok, ish, gajah duduk. Datuk pakai gajah duduk. Dia akan jadi banyak ganggu. Yalah. Wa talassum. Baca. Wa tanaqqub wa 'inda ghalabatin naum. Dan juga makruh juga semayang dalam talassum. Talassum ni pakai topeng. Semayang pakai topeng, makruh. Wat tanaqqud, semayang pakai niqab, berniqab, makruh. Warak doa, makruh. Wa inda ghalabatin naumi, makruh juga semayang dalam keadaan memenangkan akan tidur. Maksud dia bersangatan nak tidur. Ngatuk sangat, makruh. Melainkan kalau sepik waktu. Kalau sepik waktu wajib lah. Tapi kalau waktu luah, maka tidur dulu. Jadi alasan set ni kukuh jugalah. Bapa tak bangun tahajud? Ghalabatin naum. Bapa tak bangun tahajud? Ghalabatin naum. Makruh semayang dalam keadaan tu. Jadi apa guna? Kita nak buat perkara sunat, tapi buat perkara makruh. Jadi Masya Allah. Hujung mah. Sambung. Faslun fi sutratil musalli. Baik, fasal baru iaitu fasal sutrah. Kita sebut dah awal-awal itu, di antara sunat-sunat sebelum semayang ni ada 4. Iaitu azan, iqamah, siwak, kemudian bab sutrah. Sekarang ni pengarang kitab kita baru nak bahas tentang bab
sutrah. Apa itu sutrah? Sutrah ni satu benda yang kita letak di hadapan kita menjadi penghalang kita ketika kita semayang. Yalah. Okey. يستحب أن يصلي إلى شاخص قدر ثلثي الذراع بينه وبينه 3 أذرع فما دون. Baik. Yustahabbu, dan disunatkan. Dia tak wajib, sunat je. An yusalliya, bahawa dia semayang. Ila syakhisin, di atas syakhisin, sesuatu yang syakhisin, yang zahir. Qadra, yang mana hak zahir syakhisin tadi, qadra sulusai zira'in. Qadar 2/3 hasta. Ni satu hasta, 2/3 hasta. 2/3. Yalah. Sulusai zira'. Bainahu wa bainahu, di antaranya ni orang semayang, wa bainahu wa bainaz zira', wa bainaz zira', wa bainas sutrah salasatu azru'in famadun. Maksud mana? Di antara dia orang semayang dengan sutrah tadi tidak lebih daripada 3 hasta. Faham tak? Pertama sekali mestilah tinggi sutrah itu sekurang-kurangnya 2/3 hasta. Bila ia letak depan dia, janganlah di antara dia dengan sutrah tu lebih daripada 3 hasta. Sebab dia kata azru'in famadun, dan tidak kurang. Dan barang yang kurang. Kurang tak apa, lebih jangan. Yalah. Fa illam yaji, sekiranya tak ada tu, contoh reha ke meja ni pun boleh, reha pun boleh. Fa illam yaji, kalau tak ada basata musalli, maka dia hamparkan tempat semayang. Basatal musallian, maka dia hamparkan tempat semayang. Apa maksud hamparkan tempat semayang? Kalau learning kau hampar sejadah. Hamparkan sejadah. Kalau sejadah pun tak ada apa semua, au khattan, ataupun dia buat garisan. Jadi kalau semayang learning sejik, boleh tak kita anggap tempat semayang kita soft tu, garisan tu? Boleh tak? Sebahagian ulama kata boleh. Cuma di sini berlaku perselisihan di kalangan para ulama. Masalah apa? Masalah adakah wajib ikut tertib? Dia asalnya hak afdal sekali kita buat sutrah dinding ataupun tiang. Bila tak ada dinding ataupun tiang, baru ambil alat hak kurang daripada 2/3 hasta. Kalau tak ada, hampar tempat semayang. Kalau tak ada, garisan. Baik. Adakah wajib ikut tertib ni ataupun boleh kita lakah? Pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, boleh lakah. Melainkan pendapat beberapa orang ulama, antaranya Imam Isnawi, Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam, dia kata wajib ikut tertib. Kalau ada tiang, tiba-tiba yang ambil garisan, maka ulama kata tak memadai. Tapi masalah ni berlaku khilaf di kalangan para ulama. Yang rajih dalam mazhab Syafi'i, tak wajib pun ikut tertib. Ada pun pendapat Imam Isnawi. Bahkan kalau kita perhati ibarat yang dibawa oleh Imam Abdullah Al-Hadrami dan beberapa orang ulama lain antara Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam, dia kata wajib ikut tertib. Sebab dia guna fa illam yajid. Jelah. Wa yundabu daf'ul mar hina idzin. Dan sunat daf'u, menolak mar'i, orang hak lalu, hina idzin, ketika itu. Maksud apa? Apabila sudah ada sutrah, maka ketika itu ia boleh tolak. Sekiranya orang tadi lalu di antara dia dengan sutrah. Adapun kalau lalu di hadapan sutrah, bukan dia dengan sutrah, maka waktu tidak menjadi masalah. Jelah. Tapi kalau tak ada sutrah, tidak boleh dia nak tolak. Wa yahrumul murur hina idzin Illa idza shalla fi qari'ati at-tariq. wa yahrumu, dan haram mururu hina idzin, haram dia lalu ketika itu. Maksud mana? Haram lalu di antara orang semayang dengan sutrah. Hukum dia haram. Illa, melainkan idza shalla, sekiranya dia semayang fi qari'ati at-tariq, pada tengah-tengah jalan. Semayang kat laluan orang, depan muka pintu, maka hak tu tak ada masalah. Hukum dia boleh pitah. Boleh lalu depan. Lah. Wa illa bi furjatin fi as-saffil mutaqaddim. Dan juga tidak haram juga lalu tadi tu li furjah, untuk kerana ada ruang, fi saffil mutaqaddim, kerana ada ruang di semayang hadapan. Maksud mana? Yes, orang tengah semayang, dia masuk, dia tengok sah depan tu kosong.
Dia pun pitah orang nak pergi semayang depan. Boleh tak? Tak ada masalah. Yalah. Masuk bab baru. Faslun fi sujudi sahwi. Baik, fasal pada menyatakan sujud sahwi. Ini masalah besar. Masalah ni masalah yang daqiq, masalah yang halus. Cuma pada kitab Muqaddimah Hadramiyah ni tidaklah ana akan bahaskan terlalu detail. Nak kata detail sangat tak, nak kata ringan sangat tak, pertengahan. Jelas dah. Baca. Yusannu sajdatani lisahwi bi ahadi thalathati asbab. Sunat dua kali sujud. Sujud sahwi mesti dua kali sujud. Tidak memada dengan sekali sujud. Bahkan kalau ia sujud dengan sekali sujud, maka sujudnya tidak sah. Bahkan boleh bawa pada batal sembahyang kerana seolah-olah menambahkan rukun. Dia dua kali. Kalau tak sengaja tak apalah. Lisahwi, untuk sahwi. Ayat asas sahwi ni terlupa. Tapi boleh juga beberapa masalah kita kena sujud sahwi kerana tinggal dengan sengaja. Faham tak? Sebab apa digunakan sahwi terlupa? Kerana ghaliknya sujud ni kerana terlupa. Tapi boleh jadi juga kerana tersengaja. Bi ahadi salasati asbabin, kerana salah satu daripada 3 sebab. Dia asal-asalnya sujud sahwi ni sunat, tapi dia boleh jadi wajib dalam beberapa masalah. Antaranya jadi wajibnya sujud sahwi ni apabila makmum dalam ketika dia ini semayang mengikut imam, bila imam sujud sahwi, wajib dia sujud sahwi walaupun dia tak tahu apa salah imam, walaupun dia tak buat salah, walaupun dia masbuk. Contoh, imam salah rakaat 2 kali. Dia tak rakaat pun, bahkan kalau dia rakaat batas semayang dia. Dia duduk relax je. Tidak. Imam salah sujud. Salah rakaat 2 kali. Bila bangun, KG tahiyat akhir, sudah tahiyat akhir, imam sujud sahwi. Apa hukum sujud dia? Wajib dia sujud. Ataupun dia masbuk, tiba-tiba sudah baca tahiyat akhir, imam sujud sahwi. Apa hukum? Wajib dia sujud sahwi. Jelas? Baca. Suhallah. Sahah. Al-awwal tarku kalimatin min at-tashahhud al-awwal. Baik, yang pertama yang jadi sunat sujud sahwi ni bila? Tarkul kalimah, meninggalkan satu kalimah, minat tasyahudil awal, pada tasyahud awal. Tapi ingatlah, tasyahud di sini dengan makna sekurang-kurang tasyahud, bukan sempurna tasyahud, iaitu pada sekurang-kurang tasyahud. Kan kita belajar dah sekurang-kurang tasyahud dah. At-tahiyatu lillah, salamun alaika ayuhan nabiy wa rahmatullah, salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Baik, sekiranya dia tinggal sekurang satu kalimah je pada sekurang-kurang tasyahud, maka hukum dia sunat dia sujud sahwi. Awi kunutu fi subhi. Awi qunuti. Awil kunuti fi subhi. Sebab awi qunutu ia akan jadi lain. Awil qunut sebab ia akan jadi masalah pada ataf. Dia kena ataf situ, ataf pada kalimah. Wa tarkul qunut, dan meninggalkan kunut. Sunat dia sujud sahwi sekiranya dia tinggal kunut. Kunut fi subhi, pada subuh. Tapi tinggal kunut sini bukan kunut hak warid Allahumma hdini fi man hadid, bukan tu. Iaitu tinggal terus kunut. Kan kita sebut dah kunut ada kunut hak warid, kunut hak daripada Hasan dan Husain, ataupun kunut daripada Sayyidina Umar, dan ada sekurang-kurang kunut iaitu doa dan as-sana. Maksud benda sini, dia tak ada terus doa as-sana, maka ketika itu sunat dia turun sujud sahwi. Jelas? Tak baca terus Allahumma arhamni, Allahumma ighfirli ya ghafur. Tak ada terus doa as-sana, maka ketika itu sunat dia sujud sahwi. Walaupun tinggal tadi kerana sengaja ke kerana terlupa ke, sunat. Jelas? Awitri nisfi Ramadan al-akhir. Ataupun tinggal tadi tu witri, meninggalkan kunut tu. Kunut pertama, sebab dalam mazhab Syafi'i kunut sunat dalam 2 masalah. Pertama, kunut pada setiap subuh. Yang kedua, kunut pada separuh witir bulan Ramadan. Witir bulan-bulan biasa tak ada kunut. Ya, bila sunat kunut ni, sunat abad kunut,
iaitu witir separuh akhir Ramadan. Bila sebut separuh akhir Ramadan, maksud dia mula malam 16, bukan mula malam 15. Hak ni menjadi kekeliruan semua di kalangan masyarakat kita. Tiap-tiap tahun akan timbul persoalan ni. Witir ni nak start kunut malam 15 ke malam 16. Dia start malam 16. Yalah. أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول أو القنوت. Ataupun dia meninggalkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud awal ataupun pada qunut. Sebab selawat kepada Nabi dalam tasyahud awal dan juga pada qunut, hukum dia sunat. Yalah. Awis salati ala ali fi tasyahudil akhir, ataupun meninggalkan selawat kepada ahli keluarga Nabi dalam tasyahud akhir. Sebab selawat kepada ahli keluarga Nabi dalam tasyahud akhir, hukum dia sunat. Dalam tasyahud awal, hukum dia makruh. Kalau selawat kepada Nabi dalam tasyahud awal, sunat. Dalam tasyahud akhir, rukun. Yalah. Jadi kesimpulan mudah, sebab pertama kita kena sujud sahwi apabila meninggalkan sunat-sunat ab'ad. Sama ada meninggalkan sunat-sunat ab'ad tadi, sama ada dengan sengaja ataupun terlupa. Maka sunat kita buat sujud sahwi. Tapi bila sebut sunat buat sujud sahwi, kalau tak buat sujud sahwi, batal tak semayang? Tak batal. Sebab menjadi persoalan semua di kalangan masyarakat kita. Ustaz, saya ni sujud. Saya tinggal kunut sujud lalu. Tapi kek sudah semayang tu baru teringat. Tak sujud sahwi juga. Batal tak semayang? Tak ada masalah. Nama pun sunat ab'ad. Dan hukum sunat sujud tadi pula sunat. Jelas? Sambung. الثاني فعل ما لا يبطل سهوه ويبطل عمده. Asani yang kedua daripada sunat sujud sahwi ni, fi'lu, melakukan, ma la yubtilu sahwu, melakukan perkara yang tidak batal kalau tak sengaja, wa yubtilu, batal kalau sengaja. Faham tak? Buat sesuatu perkara, kalau tak sengaja tak batal, kalau sengaja batal. Contoh dia, tambah rukun. Salah rakaat 2 kali. Salah rakaat 2 kali, nama pun salah, maka hukum dia sunat dia sujud sahwi. Tak batal semayang sebab tak sengaja. Tapi kalau sengaja tambah rukun, hukum dia batal semayang. Jelas? Kal-kalamil qalil nasiyan. Seperti bercakap sedikit dengan terlupa. Adapun cakap banyak, lebih daripada 4 patah ataupun 6 patah perkataan, hukum dia batal. Adapun kalau sengaja cakap walaupun sedikit, batal. Tapi kalau cakap sedikit, terlupa, hukum dia tak batal. Tapi sunat dia turun sujud sahwi. Awil ukli. Awil ukli qalili nasiyan. Ataupun dia makan sedikit dengan terlupa. Sebab kalau makan sedikit sengaja, batal. Banyak terlupa, batal. Adapun sedikit terlupa, tak batal. Maka ketika itu sunat dia sujud sahwi. Dia tengah-tengah duduk saja tu, ada rasa macam dia. Dia pun nak ludah. Nak ludah tu warna orang tepi tolak tu kut telang. Tak sengaja. Benda celah gigi sikit je. Nak ludah asal. Tiba-tiba sebab orang tolak salah telang. Maka tak sengaja. Bila tak sengaja, hukum dia sunat dia sujud sahwi kayak gini. Yalah, sambung. Au ziyadati ruknin fi'liyin nasiyan karruku'an. Ataupun tertambah rukun fi'li. Adapun rukun qawli, hak tu masalah lain. Rukun fi'li, ruknin, menambah rukun fi'li nasiyan, dengan tak sengaja. Kalau sengaja batal, karruku'i, seperti rakaat. Salah rakaat 2 kali. Dia tengah rakaat, salah. Dia pun bangun mula. I'tidal. Okey, baik. Maka ketika tu, apa hukum semayang dia? Tak batal. Sebab terlupa. Kena sujud sahwi. Adapun kalau dia tahu, waktu batal. Contoh, makmum. Dia tengok dah tu imam salah tambah rukun. Dia ikut juga. Waktu batal. Ataupun makmum. Dia tahu dah tu imam salah naik rakaat kelima. Maka hukum ketika itu, kalau tu makmum bangun,
Batal sembahyang makmum. Sekalipun makmum tadi kegi lepas salam dia kena tambah rakaat lagi sebab dia masbuk. Ulama kata tak boleh bangun, melainkan dia kena mufaraqah. Yalah tak? Dah tu benda yang kena buat, dia kena sebut subhanallah. Baik, bila makmum sebut subhanallah, tu imam wajib ke ambil benda hak makmum kabah? Adakah wajib dia turun? Tak. Dia kena ikut zon dia. Berat dia ni guana. Berat dia 4 ke 5. Dah, kalau dia rasa berat betul hak makmum, maka dia kena turun lah. Tapi kalau berat, tak. Sebab tadi salah tinggal rukun, kata contoh. Maka dia tambah rakaat. Tak ada masalah. Yalah. Makmum, mufarakah wisalang, ataupun tunggu untuk imam sekali. Yalah. Hak tu kayak gini, siapa bak je. Ni kita wui gambaran awal tu. Siapa orang? Sambung. ولا يسجد لما لا يبطل سهوه ولا عمده. Dan tidak perlu sujud. Tidak perlu sujud. Dan dengan barang yang tidak batal dengan sengajanya dan tidak batal juga dengan terlupanya. Contoh dia benda? كالالتفات. Seperti berpaling muka. Paling muka. Sengaja paling muka. Terlupa paling muka. Batal tak semayang? Tak batal. Maka ketika itu ulama kata tak perlu sujud sahwi. والخطوة والخطوتين. Ataupun satu langkah ataupun 2 langkah. Dia sebab satu langkah perbuatan sedikit lagi. 2 langkah perbuatan sedikit lagi. Sengaja ke terlupa tak batal. Maka ketika itu tak batal, tak perlu sujud sahwi. إلا إن قرأ في غير محل القراءة. Melainkan di sini masalah benda ni. Walaupun perbuatan tadi tak batal, tapi ulama kata sunat agak sujud sahwi. Pada masalah benda, in qira'a, sekiranya dia baca fi ghairi mahalli qira'ah, pada selain daripada tempat bacaan Fatihah dia. Contoh tengah rokok, saja je dia baca Fatihah. Batal tak semayang? Sengaja? Tak batal. Terlupa? Tak batal agak. Dah, apa hukum? Sunat dia turun sujud sahwi. Walaupun hukum dia tak batal. Jelas? Au tashahhada, ataupun dia tasyahud fi ghairi mahallihi, pada selain daripada tempat dia. Tak batal. Sebab rukun qauli. Sengaja pun tak batal, terlupa pun tak batal. Tapi kata para ulama, sunat dia sujud sahwi. Au salla ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghairi mahalli, ataupun dia selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan pada tempatnya. Fayasjudu, maka jawab bagi in, sunat dia sujud. Sawa'un fa'alahu, sama ada dia lakukan tak dia. Hu tu balik pada mana? Qira'ah fi ghairi mahalli, tasyahud fi ghairi mahalli, selawat fi ghairi mahalli, sahwan au amdan. Sengaja ataupun terlupa. Cuma siapa nak jadi imam, dia bukan kena alim saja, tapi dia kena faqih. Dia kena tengok keadaan lah. Kan kita sebut dah tadi, asas satu imam bila dia sujud sahwi, makmum wajib sujud sahwi. Tu imam salah rokok 2 kali. Ataupun tu imam dok sengaja benda, dok sengaja baca Fatihah dalam tasyahud. Contoh, asas sunat dok tu imam sujud sahwi? Sunat. Tapi kalau tu imam sujud sahwi, makmum belakang tak ikut, apa hukum sembahyang makmum belakang? Batal. Di masyarakat kita lah ni, akibat kejahilan tak mengaji, masyarakat kita nampak sujud sahwi ni apabila tinggal qunut, tinggal tasyahud. Maka tak ada qunut, tak ada tasyahud, maka tak ada sujud sahwi. Tak apalah, tak boleh kesan. Tapi berlaku sebuah masjid di Terengganu, tu imam silap rokok 2 kali. Ni cerita betul. Tu imam salah rokok 2 kali. Bila tu imam salah rokok 2 kali, tu imam lepas tahiyat akhir, tu imam pun turun sujud sahwi. Makmum belakang Jumaat, orang macam-macam lagi. Ada hak sujud, ada hak dok tunggu, ada hak wis salam terus. Macam mana? Ini masalah. Sebab tu imam bukan setakat kena alim, tapi kena faqih. Dia kena tengok kepada wakil keadaan. Jelas? Sambung. Sebab tu imam, kalau walaupun benda tu bertepatan dengan sunnah, walaupun benda tu benda baik, benda tu hak disebut dalam kitab, kita nak buat pembaharuan dalam masyarakat, mesti menerangkan dengan tepat kepada masyarakat. Jangan kita buat perubahan yang mengejut.
Kerana dia akan boleh menyebabkan perbalahan. Yalah. Sambung. ولو نسي التشهد الأول فذكره بعد انتصابه لم يعد إليه. Ni masalah baru. Ni masalah ni kena perhati sikit ni. Ni masalah yang agak sulit. Walau nasya, sekiranya dia terlupa. Tasyahudul awal. Dia terlupa untuk tasyahud awal. Fadzakarahu, maka dia teringat ba'da intisabihi, pada ketika berdiri tegak dia. Lam ya'ud ilaihi, dia tidak boleh turun balik. Ni masalah dia ni. Ni masalah makmum, masalah tu imam dengan orang sembahyang sorang. Kita pergi satu-satu masalah. Tu imam dengan orang sembahyang sorang, sekiranya dia sudah berdiri tegak. Yang ni benda betul tulang belakang dia. Ketika itu tidak boleh dia turun balik semula. Sekiranya turun balik semula, fa in ada, sekiranya dia turun aliman, hal keadaan dia tahu, bitahrimi, dia tahu tak? Tahu dengan pengharamannya, amidan, sengaja pula turun, batalat salatu, batal sembahyang. Sebab apa? Kerana tasyahud awal itu sunat, qiyam itu wajib. Meninggalkan yang wajib kerana nak buat yang sunat, maka batal sembahyang. Ni masalah dia ni, masalah tu imam ataupun orang sembahyang di. Makmum masalah lain. Makmum kayak kita sebut. Makmum masalah lain. Jelas? Jelas. Au nasian, ataupun dia terlupa. Au nasian, ataupun dia terlupa. Terlupa benda? Terlupa pada kembali. Au jahilan, ataupun jahil. Maksud dia terlupa.